Okay, selamat datang Candy. Okay, kita sambung. Kan your share. Sekejap dia kata tak boleh sharing. Sekejap saya cuba lagi. Okay, saya cuba sharing. Hello. Ya. Okay. Okay, graf gerakan linear. Kita sambung. Okay. Pada malam ni tajuk agak penting sebab dia melibatkan graf gerakan. So graf penting kerana kamu kena tahu bagaimana kita nak baca graf. Sebab dalam bidang kerja awak, bidang sains, semua data-data tu dibagi dalam bentuk graf. Jadi kita tak boleh hanya baca data yang nombor saja. Kita kena baca graf. Sekejap ada panggilan. Oh, sekejap Adam, tolong Adam. Sorry, maaf ada gangguan panggilan daripada mak saya. Okay, hari ni saya pakai macam ni kerana saya pagi tadi baru injek dos yang ketiga. So sebenarnya saya rasa macam ada demam. Okay, tak boleh tersambung. Okay, so kita lihat pada seperti saya kata tadi, graf gerakan ni, graf bila dalam bidang kamu sains kamu kena baca graf. Sebab data-data tak bagi lagi dalam bentuk nombor. Kalau data-data dibagi dalam bentuk nombor, banyak sangat data kamu tak nampak. Okay, sebagai contoh macam ni. Okay. Bagi ahli sains, kamu sepatutnya kamu dapat tahu bila dapat graf macam ni, kita dapat baca ada, oh ni sesaran sini masa. Nampak ini graf bagi kura-kura, ini graf bagi arnab. Okay. Nampak sesaran dia rata yang ni. Daripada sini kamu boleh baca. Sama ada dia adalah halaju bertambah ke, halaju mala ke, pecutan sifa ke, ataupun pecutan mala. So, daripada graf So, ini contoh soalan dia. Bukan contoh soalan, contoh. Lihat pada muka surat seterusnya, muka surat 29. Okay, siapa-siapa yang nak buku, boleh tengok buku kamu. Muka surat 29. Okay, ini dia. Graf dalam rajah 2.8a, 28 menunjukkan sesaran kura-kura dari garis permulaan 0 hingga 8 saat. Okay, ini pula 8 saat. Graf sesaran masa sesuatu objek membolehkan sesaran objek itu pada masa-masa tertentu dibaca. So ingat, kamu kena baca tu kena tafsirkan. Kena baca graf, kamu kena tafsirkan apa yang diberitahu daripada graf. Okay, contoh dia macam ni. Nampak ada kecerunan. Contoh rajah 2.29. Halaju sama dengan kecerunan graf. Nampak ni kecerunan dia. So bagi graf sesaran masa, halaju dia adalah kecerunan graf. Okay. Okay, kat sini. Kita compare kan. Yang bawah ni
Okay, graf S lawan T. Objek sentiasa mempunyai sesaran yang sama. Oleh itu objek tidak bergerak atau pegun. Tidak bergerak atau pegun. Okey. Kecurunannya kosong. Okey, yang kedua pula, sesaran bertambah dengan kadar seragam. Kecurunan graf adalah mala. Objek bergerak dengan halaju seragam. So, ini halaju seragam. Okey, bentuk yang ketiga pula, kecurunan graf ditentukan dengan bantuan segitiga seperti yang ditunjukkan bertambah. Halaju semakin bertambah, objek bergerak dengan pecutan. Okay, apa maksud halaju semakin bertambah, objek bergerak dengan pecutan? Okay. Halaju semakin bertambah ni dikata dengan bantuan segitiga ni. Kita ambil satu titik di sini. Satu titik di sini. Kamu buat bentuk graf ni. Ni segitiga ni. Kita dapati kecerunan sini. Kecerunan ni lebih daripada ini. Okay. Apa maksud kecerunan lebih? Sebagai satu contoh. Kamu naik basikal atas bukit. Ke atas bukit. So, kalau dia tidak cerun, kamu boleh naik. Kecerunan ni kita panggil dia sebagai kecerunan rendah. Tapi kalau macam ini, kecerunan dia besar atau tinggi. Sebab tu basikal susah nak naik. So, kecerunan ini lebih tinggi berbanding ini. So, dengan kata lain, kecerunan dia bertambah daripada bawah ni naik ke atas bertambah. Dengan kata lain juga, halaju dia semakin bertambah. Boleh? Kita bandingkan dengan B. B ni dikata halaju adalah seragam. Apa maksud halaju seragam? Halaju seragam contohnya kalau sini 3 meter sesaat, atasnya pun 3 meter saat, atasnya pun 3 meter saat. Dia seragam. So, kalau halaju bertambah, bentuk dia begini. Kalau halaju berkurang, bentuk dia begini. Okay, nampak sini kecerunan ni lebih curun kan daripada sini. So, lebih curun, yang ni kurang cerun. So, daripada lebih curun ke kurang cerun, maksudnya halaju dia berkurang. Okey. 1 A, B, C, D. Siapa yang tak faham boleh tanya. Saya bagi peluang untuk bertanya. Saya tak faham yang C dengan D. Okey, tak faham C dengan D, bahagian mana Cik Hok yang kamu tak faham? Adakah halaju semakin bertambah ataupun bentuk kecerunan? Semua. Semua. Okey, kita apa tak faham. Okey, kita lihat A dengan B dulu. A dengan B saya rasa awak faham. Halaju kecerunan graf. Ini halaju kosong, dia tidak bergerak. Ini halaju bertambah, halaju seragam. Okey, sini kosong, saya kata sini 3 meter saat. Contoh dia. So, sini semua 3 meter sesaat. Okey. Okey, sekarang bahagian ni. Okey, untuk mengira kecerunan, ni segitiga ni. Kecerunan, kamu kena gunakan Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1, betul? Okey. So, daripada titik sini, ni garis ni, saya tandakan garis ni. Kamu boleh dapatkan kecerunan. Okey. Kalau kamu dapatkan kecerunan untuk garis ini, segitiga yang bahagian bawah ni, okay, kamu akan dapati contohnya, sini 2 meter sesaat. Okay, contoh dia. Okay. Lepas tu kamu dapatkan kecerunan sini pula. Kecerunan sini kamu akan dapat sini contoh dia 4. Sini 2, sini 4. Okay, macam mana dapat kecerunan? Sama formula dia. Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Ambil titik mana-mana antara ni, 2 titik ni, kamu gunakan 2 titik ni, ini 2 titik ni dapatkan, jangan yang sini tak ada kaitan. So antara titik 1 dengan 2. Nampak graf ni melengkung Cik Hok. Graf ni melengkung, dia bukan tegak. So dalam keadaan melengkung ni, kita ambil mana-mana bahagian yang betul-betul segitiga, kamu akan dapat dia punya kecerunan. Okey, ini dipanggil sebagai tangent. Tangent kamu akan belajar dalam tingkatan 5 tak salah saya. Itu juga awak lah. Kamu ada belajar dalam bulatan, ada tangent. Inilah bendanya tangent. Macam mana suatu lengkung, kita nak dapatkan kecerunan dia. Rasa dah belajar kan? Tangent nak gunakan. Ada belajar? Ya. Okey, tangent. Lepas tu dapatkan dy dx, pembezaan. Semua sama, digunakan dalam fizik. Okey, masalah ini belajar dalam form 4. So, kamu dah terlepas tahun. Okay, tapi dia yang ni tak ditekankan, dia biasa tak tekankan. Yang ditekankan dalam fizik adalah bagaimana kamu mentafsirkan graf. Okey, untuk yang melengkung ni biasanya dia tidak tekankan. Yang ditekankan adalah AB sebab dia graf linear. Kita dah belajar graf linear, ini graf linear AB. CD ni bukan graf linear, dia graf melengkung. So, kira graf melengkung kamu kena dapatkan tangent.
Bila tangent kamu dapatkan tadi saya kata ambil sini x1 y1, sini x2 y2, kamu dapat kecurunan sini dapat tadi 2, sini dapat sini 4. So 4 dengan 2, 4 lebih besar daripada 2. Kecurunan yang atas ni lebih besar daripada yang bawah. Itu konsep asas dia. Okey, cara paling yang kedua mudah saya kira adalah macam tadi saya kata naik basikal ataupun kamu jogging naik bukit. Kalau bukit sini macam ni melengkung yang bawah ni, dia mudah kamu nak naik. Nak jogging ke nak naik basikal senang. Tapi kalau macam ini lebih cerun dia susah. So maksud dia ini lebih cerun berbanding ini. Ini cerun dia lebih besar daripada yang ini. Faham? So maksud dia hal laju semakin bertambah. Ini sikit lepas tu dia jadi besar. Sini 2, sini jadi 4. So bertambah. So hal laju semakin bertambah. Okay? Bila hal laju bertambah, kita dah belajar dalam pecutan. Dalam pecutan, hal laju akhir tolak hal laju awal bagi masa. So ada perubahan hal laju. So bila ada perubahan hal laju, maksud dia ada pecutan. Kalau B ni, hal laju awal dengan hal laju akhir dia sama sebab dia hal laju seragam. So maksud dia pecutan dia adalah sifar. Nampak? B dengan C. Saya bezakan pecutan pula. Ni pecutan sifar. Yang ni pecutan ada pecutan ataupun dia tak kata bertambah tapi ada pecutan. Boleh? Setakat ni Cik Hawk faham tak C? Ya. Okey. Okey, D konsep dia sama. Kita lihat tadi saya kata naik basikal, kalau kamu naik basikal kan jogging ke nak naik bukit, ini lebih cerun daripada sini. Kalau kita nak pijak tangga pun kalau macam ni lebih susah daripada sini. Sini lagi landai. Lagi landai ataupun kurang cerun. Maksud dia lebih cerun, sini 4, kurang cerun 2. 4 kepada 2. Maksudnya dia berkurang. So kecerunan graf semakin berkurang. So bila bentuk macam ini je, kecerunan dia berkurang. Kalau bentuk macam ini je, kecerunan dia bertambah. Boleh? Okay, so bila dia berkurang, bukannya tak ada pecutan. Ada pecutan sebab ada perbezaan hal laju. Bila ada perbezaan laju, maksud dia adalah nyah pecutan. Okay? Okey, setakat sini ada cuba saya nak buka soalan jika ada soalan. Cikgu yang D tu yang segitiga bawah tu dia punya keturunan kecil atau besar? Tak dengar. Cikgu Mike. Terima kasih. Saya terlupa tekan mic. Okey, sekali lagi. Ada gangguan lah. Sekali lagi, Cik. Segitiga bawah ni dengan segitiga atas ni. Cik. Ya. Okay. Kalau kamu naik bukit, mana yang lebih mudah? Yang bawah ni ke yang atas? Atas. Atas lebih mudah kan? So lebih mudah sebab dia kurang cerun. Kurang cerun. Bawah ni dia lebih susah sebab dia lebih cerun. Cerun tu maksud dia punya slope tu susah nak naik. Jadi sini lebih cerun, sini kurang cerun. Lebih kepada kurang maksud dia berkurang. Faham tak, Cik? Ya. Jadi sini lebih, sini kurang, berkurang. So maksud dia punya hal laju semakin berkurang. Boleh? Hal laju berkurang, bayangkan sini hal laju dia 4, sini hujung dia 2. 4 kepada 2, dia berkurang, betul? So ingat hukum kepada pecutan adalah V tolak U bagi T. So V tadi 2, U tadi 4. So dia akan jadi negatif. V tolak U. V 2 tolak dengan 4. 2 tolak 4 negatif 2. So bila negatif itu adalah nyah pecutan. Nampak? Okey, faham. Okey, faham Okey, lagi soalan untuk A, B, C, D. Okey, tak ada. Kita ingat saya kata ini bahagian ni penting sebab graf memang wajib keluar. Sebab memang kerja awak akan datang hanyalah tengok graf. Tengok pada data. Data macam yang tadi tu banyak-banyak tak guna. Dia bagi dalam bentuk graf. Kamu kena analisis.
Kamu kena cari kecerunan dia. Kamu tengok dia bertambah atau tidak. Okay. Okay, next. Kita lihat pada seterusnya graf halaju masa. Okay, tadi graf sesaran masa. Yang ni graf halaju masa. So, ada beza Beza dia kita lihat pada paksi Y dengan paksi X. Kalau paksi Y sesaran, graf sesaran masa lah. Kalau paksi Y dia V, maka dia adalah halaju. Tapi, ingat tapi kamu ingat, masa sini mesti positif. Mesti pada paksi X. Kenapa masa tak boleh negatif? Sebab kita tak boleh kembali ke masa lampau. Faham? Kita tak boleh kembali ke masa lampau. Sebab tu tak boleh negatif. Pecutan boleh negatif, nyah pecutan. Tapi kalau masa tak boleh. Sebab ada setengah pelajar, dia buat masa boleh negatif. So memang automatik salah. Begitu juga dengan amali. Amali ada pelajar dia tanya saya kenapa bacaan 1.75 volt dia salah. Saya kata kita gunakan bateri 1.5 volt. Macam mana boleh jadi 1.75 volt? Nampak? Dia gunakan bateri terlebih power. Mungkin tak logik lah. Memang tak logik pun. Nampak? Itu cara-cara kita sebagai ahli fizik nak melihat. Kalau negatif masa memang tak logik. Kalau lebih daripada bacaan volt dia memang tak logik. Okay. So sekarang kita masuk graf halaju masa. Kecerunan graf halaju masa memberi nilai kadar perubahan halaju iaitu pecutan objek itu. Luas di bawah graf halaju masa memberi nilai sesaran objek itu. Okey, kita lihat sini memberi nilai kadar perubahan halaju. Kadar perubahan halaju, ingat saya kata itu kalau kadar melibatkan masa. So halaju bagi dengan masa dia akan jadi pecutan. So dengan kata lain, bila kita lihat pada kecerunan untuk graf halaju masa, kecerunan itu adalah pecutan. Graf ST ataupun graf sesaran masa, kecerunan dia adalah halaju. Graf halaju masa, kecerunan dia adalah pecutan. Nampak Okay, kita lihat yang pertama. Graf ni bermula daripada 0, 0, 0, masa dia bertambah. 0, 0, 0, maksud dia objek tidak bergerak, halaju objek adalah sifar. Simple mudah Okey, seterusnya sini pula halaju. Maintain, katakanlah sini 5, 5, 5, 5, 5. So maksud dia objek tu bergerak dengan halaju 5 meter sesaat. Okey, kamu tengok sini, pecutan dia kosong. Kenapa pecutan kosong? Sebab apa? Kecerunan dia kosong. Kamu dah belajar dalam menggunakan graf macam mana dapatkan kecerunan. So kecerunan kalau kita kira macam ni kosong. Kalau daripada bawah ke atas tak boleh. Ada belajar kan? So kalau begini maksud dia. Ya, hello. Ada nak bersuara? Betul Ya. Okey, bagus, betul. So kalau sini pecutan dia adalah kosong. So bila pecutan kosong kenapa? Sebab kecerunan graf dia kosong. Okey, tengok C pula. Halaju bertambah dengan kadar seragam. Kecerunan graf adalah positif dan malar. Objek bergerak dengan pecutan seragam. Okey. Saya takut pelajar akan confuse dengan B dengan C. Kenapa saya kata B dan C? Kita lihat sini B untuk B. B bahagian S lawan T dengan C graf V lawan T. Okey, kita lihat sini graf S lawan T. Ada pernah pelajar yang confuse. So bila graf S lawan T dikata halaju dia seragam. Halaju seragam maksud dia bergerak. Dia bergerak. Dia bergerak tetapi pecutan dia kosong. Halaju seragam, contoh dia ada 5 meter sesaat, 5 meter sesaat, 5 meter sesaat, tak berubah. Daripada Batu Pahat sampai Kuala Lumpur 5 meter sesaat contoh dia. So bila 5 meter sesaat tak berubah, maksud dia halaju dia seragam. Bila halaju seragam, kamu lihat balik halaju akhir dia sampai Kuala Lumpur 5 meter saat. Bermula daripada Batu Pahat 5 meter saat. Kalau tolakkan dia akan jadi kosong. So pecutan dia kosong. Berbeza dengan sini graf V lawan T. Kalau macam ini maksud dia pecutan seragam. Nampak? So maksud dia bermula daripada V kosong, T kosong, lepas tu bertambah. Pecutan dia seragam. Katakanlah 3 meter per saat kuasa 2. Tu dia seragam, maintain dia. Okay. D juga sama. Dia akan jadi nyah pecutan seragam kalau graf dia begini. Okay, cuba baca dahulu. Saya bagi masa. Tengok A, B, C dan D. Mana yang tak faham boleh tanya.
Tak ada siapa yang lain nak tanya, Haslina ke nak tanya, Ashura Iwana ke, Candy ke? Boleh faham? Cikgu yang graf halaju masa yang D tu. Keturunan graf adalah negatif dan malah. Kenapa malah? Okey, kenapa dia malah Okey, pecutan nanti jap. Dia macam nak cakap sebab saya kata kamu akan confuse kat situ. Tengok pada B. B kecurunan graf alam-ala, halaju dia seragam. Tadi saya kata, yes, Chahok, kita, Ya. saya faham kamu punya masalah. Masalah yang saya tadi sebut, saya ulang sekali lagi Untuk graf S lawan T bagian B. Tengok S lawan T bagi D. Sesaran bertambah dengan kadar seragam, kecurunan graf alam-ala, objek bergerak dengan halaju seragam. Okay, kenapa halaju seragam? Kalau kamu kira kecurunan dia malah. Macam ni saya kena ambil satu sampel ni sebab ini penting. Memang ramai pelajar confuse. Janganlah dia hang macam semalam Harap-harap kita doakan dia tak hang macam semalam. Okey, kita lihat sini. Saya ambil warna biru ni, nombor 1. Saya ambil nombor biru ni, nombor 2. Okey. Nampak dua line ni. Okey, katakanlah sini 5. Saya tulis juga 5. Tidak nak mudahkan kamu faham. 5. 1, 5. Okey, katakanlah sini kamu dapatkan kecurunan, gunakan 2 garis ni, kamu dapat kecurunan. Ada hang. Alah, dia hang. Okey, lagi dia hang. Tak bolehlah guna function ni. Okey, tukar balik kepada handset macam semalam balik. Dia hang lagi. Sorry Hai Rashika. Okey, dapat dengar Fazura, Rashika? Dapat. Okey, sorry Itulah bila start guna function tadi terus dia hang macam semalam. Okey, saya cuba sharing dahulu. Ni last untuk hari ni. Okey, dapat tengok balik graf tadi. Okey. Untuk memudahkan cerita macam ni awak ambil satu nombor kat sini. Satu kat sini, satu kat sini. Dengan kosong. Okey, ada 3 garis saya buat Ada tiga. Satu garis yang pertama, ini yang kedua dan yang akhir 3 titik. Okey. Kamu tandakan sebagai yang titik itu 00. Yang pertama tu X1, Y1. Yang ketiga ni X2, Y2. Kalau kamu kira kecurunan dia, sama ada Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Ataupun kamu kira juga kecurunan dia X1 Y1 tolak 0 bahagi dengan X1 tolak 0. Kamu akan dapati kecerunan dia adalah sama. Cuba fahamkan ayat saya Okey, lagi. Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Sama dengan Y2 tolak 0 bagi X2 tolak 0. Sama dengan
Y1 tolak kosong bahagi dengan X1 tolak kosong. Betul atau tidak? Kecurunan dia semua sama. Betul? Hello, dengar tak? Dengar. Okey. Betul tak jawab? Ya. Ya. So maksud dia kecurunan dia adalah sama. Daripada bawah 00 sampai ke atas kecurunan dia sama. Kecurunan sama maksud dia halaju dia sama. Ataupun kita panggil sebagai halaju seragam. Boleh? Okey. Untuk boleh jawab? Cikgu yang graf yang setelah masa yang B tu kan, dia cakap kecurunan dia adalah marah. Boleh tak cakap dia kecurunan positif? Kecurunan positif. Kita tak gunakan kecurunan positif, Syahok. Kita gunakan kecurunan Kenapa? malah ke, kecurunan sama ke. Sebab positif tu you terus bagi nilai. Apa Faham bezanya tak? dengan yang halaju masa yang C tu? Okey, apa beza dengan laju C? Oh, betul. Boleh. Betul lah. Sama je. Oh, okay. Betul. Betul lah. Boleh. Terima kasih. Saya pun tak perasan. Boleh. Positif dan malah. Samalah. So, ada positif dan malah. Okey. Bila kamu lihat B tadi, graf sesaran lawan masa, dengan graf halaju lawan masa, konsep dia sama. Dia adalah malah dan kat sini dia tulis positif. Sebab dia nak bandingkan yang bawah negatif. Betul? Dia nak bandingkan yang bawah negatif. Okey. So, sebelah bawah ni, kalau gunakan kaedah sama, saya buat satu titik kat sini, titik kat kosong, dekat kosong, katakanlah sini 05, saya buat satu garis kat sini, saya buat garis yang ketiga, kamu buat juga pengiraan, kecurunan dia akan sama. Tetapi kecurunan kamu akan dapat negatif. Faham tak kenapa negatif? Sebab nilai V tu, yang akhir, lebih besar daripada V yang awal, lebih besar daripada yang akhir. V yang akhir lebih besar daripada yang akhir. V yang akhir lebih kecil daripada yang awal. So bila kita tolak, kita akan dapat negatif. Bila negatif, dia akan jadi nyah pecutan ataupun pecutan negatif lah, pecutan seragam negatif. Konsep ni, 3 ni, 1, 2, 3, semua sama. Cara nak cari graf dia pun sama. Kamu akan dapati graf dia, pecutan, dia punya kecurunan dia adalah sama. Bila kecurunan dia sama, sama ada pecutan positif dan malah ataupun negatif dan malah. Boleh? Faham tak, Cik kaitan dia? Ya, faham. Okey, dah faham Alhamdulillah dah faham. Okey, dan last sekali untuk malam ni, luas di bawah graf V lawan T masing-masing memberi sesaran objek. Ni kamu tahulah cara kira luas. Yang macam ini segi 4. Gunakan formula segi 4, panjang dan lebar. Kalau ini segi 3, yang ini gunakan trapezium. Okey. So, itu saja untuk malam ini. Kita akan sambung hari esok muka surat 30, okey? Okey, itu saja. Ada soalan? Okey, tak ada soalan. Tak ada. Okey saja. Sekian, terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Cikgu. Cikgu, bye-bye. Okey, bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Sama. Okey, dah pukul 9 dah. Nak buat tak? Dah siap dah ni? Tidur
Awak